Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam agenda awal ini. Kali ini istimewa di sisi Sarawak memilih 2021 Sempena dengan Pilihan Raya Negeri Sarawak yang ke-12. Kami bersiaran dari Riverside Majestic Astana Wing. Dan pada malam ini saya cukup bertuah dan juga istimewa kami bawakan Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Ketua Menteri Sarawak bersama saya pada malam ini. Terima kasih Datuk Seri. Bagaimana Datuk melihat kepada pilihan raya kali ini? Sudah pastinya berbeza. Ini musim pandemik. Kemeriahan itu tidak seperti dahulu. Tapi sebagai ahli politik, bagaimana Datuk Amar melihat perjalanan PRN kali ini? Dan susah tak nak menagak pilihan rakyat untuk kali ini? Ya, memang cukup berbeza. Selalunya dalam pilihan raya ini, hari penamaan calon itu beribu-ribu orang datang. Dan selepas itu kita adakan program-program perjumpaan dengan semangat yang tinggi tau. Tapi kali ini berbeza sangat. Dan saya telah pun berjalan hampir setiap pelosok negeri ini. Yang utama yang kita nak terangkan kepada mereka ialah logo GPS itu. Kerana ini kali pertama kita menggunakan logo GPS itu, dan selama ini ada di Barisan Nasional. Dacing itu orang kenal. Dacing itu orang kenal. Itu yang utama. Dan saya syukur alhamdulillah pada keseluruhannya mereka dah kenal logo GPS itu. Dan keduanya kita paksa mematuhi SOP. Jadi apa juga program-program yang kita laksanakan mengikuti SOP itu. Jadi pergerakan-pergerakan itu tidaklah seperti dulu ya, tidak seperti dulu. Keduanya sekarang ini disebabkan oleh pergerakan-pergerakan yang terhad, perkumpulan-perkumpulan pun ada hadnya, maka digunakan dengan sepenuhnya bagi kawasan-kawasan yang ada liputan internet itu, sosial media itu, sosial media, dan bagi kawasan-kawasan yang tidak ada internet coverage itu, dan kita adakanlah perjumpaan ya secara fizikal dengan jumlah yang terhad. Dan pada keseluruhannya saya nampak respon daripada penyokong-penyokong kita, para pengundi-pengundi kita di kawasan-kawasan hampir keseluruhannya, respon terhadap GPS itu begitu baik sekali. Dan kerajaan GPS yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jo kita. Dan nampaknya insya-Allah kejayaan itu akan memihak kepada kita. Berapa agak-agaknya itu? Ini dah hari-hari dan pecutan terakhir. Ada tak sebarang indikator yang diletakkan oleh kepimpinan parti untuk pilihan raya kali ini? Adakah itu bermaksud GPS juga selesa dalam sehari dua ini menjelang hari pengundian? Dalam setiap election kita jangan complacent. Kita harus bekerja kuat. Ya. Dalam kawasan-kawasan putih pun, jika dikatakannya putih, kita jangan complacent. Kita harus bekerja kuat. Jadi yang penting ialah pengundi-pengundi itu akan keluar mengundi pada 18 hari bulan itu. Kerana walau setinggi mana suara kita memberi sokongan kepada GPS, kalau kita tidak turun mengundi, yang dikira itu ialah kertas undi. Bukannya yang dipangkat. Bukan ya suara-suara. Jadi walaupun kita berdepan dengan COVID-19 ini, saya menyerulah kepada pengundi-pengundi kita supaya turun mengundi
Dan semestinya kita mematuhi SOP itu. Dan kita turun awal lagi untuk mengundi. Datuk Amar, bagaimana percaturan GPS dan sudah pasti berbeza berbanding pilihan raya sebelum ini. Masyarakat ingin melihat muka baru juga ditampilkan dengan ada beberapa jumlahnya. Tetapi dengan isu-isu yang lain dan sebagainya, bagaimana pencapaian masa lalu, pencapaian sepanjang mentadbir negeri Sarawak dan juga perjalanan pilihan raya ini memberikan kelebihan dan juga kredit kepada GPS, dan bagaimana ianya capture the imagination of the voters pada ketika ini apabila Datuk berjumpa dengan pengundi-pengundi dan juga rakyat. Sejauh manakah itu menjadikan keyakinan dalam pilihan raya kali ini? Masyarakat pada keseluruhannya melihat bagaimana Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Abang Jo kita berusaha dengan sedaya upaya untuk memastikan kesinambungan pencapaian-pencapaian yang dibuat oleh Allahyarham Tok Nan dulu. Dan suara untuk menuntut hak dan kepentingan kita seperti apa yang termaktub dalam perlembagaan dan perjanjian Malaysia serta laporan IGC itu, nampaknya ianya dapat diteruskan. Lebih-lebih lagi dengan kerajaan Perikatan Nasional sekarang ini, sejak ianya dipimpin oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin dan sekarang Datuk Seri Ismail Sabri, ianya memberi ruang untuk kita meneruskan perbincangan ini. Dan salah satu daripada pencapaian yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Abang Jo kita ialah dengan kita melaksanakan sales tax on petroleum product ini. Dan ini memberi tambahan kepada pendapatan negeri. Walaupun kita mempunyai cabaran-cabaran bersama dengan Petronas dan sebagainya, tapi akhirnya kita dapat mengutip daripada cukai jualan petroleum produk ini, dan untuk tempoh 3 tahun kita telah dapat menambah pendapatan negeri daripada sumber ini saja sebanyak 7 bilion. Dan sebabkan itu rakyat juga berpuas hati dengan kepimpinan yang ada apabila menubuhkan DBOS itu. Dan ini memberi jalan untuk kita melaksanakan projek-projek yang strategik melalui alternative funding. Perlu diingat semasa Kerajaan Pakatan Harapan memerintah 22 bulan, projek-projek yang diluluskan semasa Kerajaan Barisan Nasional dulu di Sarawak ini, jalan raya, jambatan, untuk bekalan elektrik, bekalan air, banyak yang dipotong. Malahan untuk kebajikan masyarakat pun banyak yang dipotong. Jadi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dengan cara kita untuk membangunkan negeri ini, jadi kita telah pun membelanjakan untuk bekalan air misalnya dalam 4 bilion, especially on the stress area semua tu. Dan untuk electricity, bekalan elektrik luar bandar, kita membelanjakan 2.3 bilion. Dan soal tanah. Misalnya. Soal tanah. Ya, masa Pakatan Harapan dulu tidak ada peruntukan spesifik. Walaupun soal tanah ini adalah hak mutlak kerajaan negeri. Tapi masa Kerajaan Barisan Nasional dulu memerintah, dia beri peruntukan, menunjukkan keprihatinan mereka dalam
pemerintahan Pakatan Harapan tidak ada peruntukan secara spesifik. Jadi kita, kerajaan negeri telah pun memberi peruntukan 40 juta setiap tahun. Dan kita tambah kaki tangan kita, pasukan yang menyukat ini. Yang melibatkan perbelanjaan 30 juta setahun. Jadi dengan ini kita dapat meningkatkan lagi usaha-usaha untuk menyukat tanah adat ini. Memanglah setiap kali pilihan raya soal tanah adat ini menjadi soal, menjadi isu yang di-recycle. Sebenarnya kerajaan negeri kita daripada dulu lagi mengiktiraf tanah adat Bumiputera ini. Asalkan ianya dapat dibuktikan dengan jelas, bukti yang sahih mengikut perundangan. Bukan sahaja kita mengiktiraf, kita membantu bagaimana untuk mempercepatkan penyukatan tanah. Saya ingin menjelaskan di sini. Kita sudah menjalankan kerja-kerja penyukatan terhadap tanah adat Bumiputera pertanian ini. Ya. Sejak daripada tahun 60-an lagi. Dan daripada tahun 60-an hingga tahun 2010, kita cuma berjaya menyukat luas kawasan lebih kurang 260,000 hektar. Dan kita tahu bahawa tanah adat ini begitu luas dan berselera, scattered all over. Dan kita benar-benar mahu membantu rakyat supaya ada jaminan terhadap pemilikan tanah itu. Maka kita cari pendekatan-pendekatan bagaimana kita nak percepatkan, ya. Jadi bermula daripada tahun 2010 kita mempunyai pendekatan baru, inisiatif baru penyukatan tanah adat Bumiputera. Dan hasilnya sudah mulai kelihatan. Ya. Dan ianya melibatkan dua peringkat. Peringkat pertama ialah melalui pengukuran secara perimeter. Kita pasang pagar itu untuk menentukan sempadan-sempadan. Kedua, jika ada permohonan setelah disukat secara perimeter, kita keluarkan warta di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri. Dan ini sudah menjadi bukti bahawa tanah itu adalah milik mereka. Dan peringkat kedua, kita ukur secara individu. Semua ini adalah berdasarkan kepada permohonan. Daripada tahun 2010 hingga sekarang, dengan pendekatan baru ini, kita telah pun berjaya menyukat lebih daripada 1 juta hektar. Cuba bayangkan ya, 50 tahun, 260,000 hektar. Dalam tempoh 10 tahun, 11 tahun, kita berjaya menyukat lebih daripada 1 juta. Dan kita telah wartakan, dikeluarkan dokumen di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri seluas 780,000 hektar lebih. Okey, Dato' Amar. Ya. Saya nak berhenti rehat seketika dahulu, tapi ada beberapa perkara yang saya ingin tanyakan juga selepas ini. Cerita daripada pelaburan, cerita mengenai politik, anak muda dan sebagainya. Kita berhenti rehat seketika dahulu, kita jumpa lagi selepas ini. Okey, bertemu lagi dalam agenda awal ni. Malam ni saya bersama dengan Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan. Dato' Amar, 15 bilion pelaburan dicatatkan oleh Sarawak ketika pandemik. Itu antara yang Dato' Amar begitu banggakan dan suatu pencapaian buat kerajaan negeri Sarawak. Bagaimana kita memahami aspek dan juga elemen yang menyumbang kepada pelaburan itu, satu. Dan akhirnya, kalau saya orang muda, anak Sarawak yang bekerja,
Bagaimana itu memberikan peluang kepada saya? Tidak perlu saya bekerja di Johor, tidak perlu saya keluar ke negara dan sebagainya. Apa perkara yang saya boleh sukat contohnya? Datuk Seri. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam tempoh pandemik, kita dalam tahun 2020 semasa kita dilanda oleh pandemik COVID-19, kita telah pun berjaya ya menarik pelaburan mainly from FDI 15.7 bilion dan ini disebabkan oleh keyakinan di kalangan pelabur-pelabur itu terhadap kerajaan kita. Kerajaan kita senantiasa mempunyai dasar business friendly dan kita permudahkan proses-proses untuk pelaburan itu. Dan kadang-kadang kalau pelabur itu datang, masa pandemik ini kita buat secara visual. Saya kumpulkan semua relevant department. Mana yang ada pada kuasa kita, misalnya soal tanah misalnya. Dan kita putuskan soal power. Kita putuskan kalau ada tidak ada halangan apa-apa, jadi kita putuskan on the spot. Dan mereka, kita juga mempunyai civil service yang agak efisien. Bila-bila masa kita panggil, mereka mempermudahkan pelaburan ini. Jadi di samping itu, kita juga mempunyai insentif-insentif. Misalnya dari segi tenaga, ya, we can offer very competitive tariffs of electricity in terms of premium on land, very competitive, water, dan ketiganya mereka cukup bangga tau melihat bahawa pekerja-pekerja, the young workers, they are full of talent, full of skill, dan mereka ini dapat menguasai ya, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, dan disebabkan itu ini memberi advantage ya, kepada kita. Dan saya lihat ya, misalnya di Samajaya, High-Tech Park kita, itu merupakan the home for multinational companies. Sekarang ini dia memberi peluang pekerjaan sebanyak lebih 13,900 orang. Dan saya cukup bangga dong. More than 98% adalah terdiri daripada local Serawakian, from the top management, daripada engineers dan semua itu. Dan ini pelaburan-pelaburan ini memberi satu peluang pekerjaan. Apa yang kita dapat bayangkan 2 atau 3 tahun mendatang? Tidak ada lagi perantauan anak-anak Sarawak keluar daripada negeri Sarawak kerana peluang pekerjaan itu sudah dicipta di sini. Bagaimana kita bayangkan, Datuk? Ya, memang misalnya engineers. Dulu banyak yang bekerja seperti di Singapura dan negara-negara lain. Ada peluang macam ini, dia kembali. Dan kita akan mempertingkatkan. Dan salah satu daripada strategi yang kita buat, post COVID-19 ini, untuk mencapai Sarawak sebagai sebuah negeri yang maju menjelang tahun 2030 dengan pendapatan yang tinggi, salah satu bidang yang ditekankan ialah manufacturing sector ini. Jadi kita akan cuba untuk menarik lebih banyak lagi pelaburan, sama ada daripada dalam ataupun daripada luar. Dan syukur Alhamdulillah, bidang-bidang baru pun ya, sudah banyak syarikat-syarikat yang berminat dari segi pembangunan hidrogen misalnya. Dan untuk sektor oil and gas, mainly downstream activities, petrochemical industries. Dan ini
memberi kelebihan kepada kita kerana kita mempunyai resources. Dan ini yang akan kita pertingkatkan. Dalam masa yang sama, kita juga memberi penekanan kepada pembangunan perusahaan kecil dan sederhana ini. Dan ya, saya cukup bangga. Dato' Ahmad, Dalam bidang perkapalan pun tu. Perkapalan, ya. You'll be surprised. During this pandemic, mereka menerima order daripada Australia tu untuk kapal-kapal. Dan kita merupakan negeri yang utama dari segi industri perkapalan ini. Out of 120 shipyard yang ada di Malaysia ini, 60 lebih di Sarawak. di Sarawak. Dato' Ahmad, ini adalah pasca pandemik ataupun kita masih lagi bergelut dengan COVID-19. Rakyat ramai yang terkesan kerana COVID-19, hilang pekerjaan, nak membangkit dan sebagainya. Banyak inisiatif dilakukan oleh kerajaan negeri. Dalam masa yang sama, bagaimana kita memastikan dan juga kita mahu memahami kebangkitan Sarawak pasca pandemik itu bagaimana? Bagaimana rakyat dapat bangkit dan juga tidak disampingkan? Apa yang telah dilakukan satu, dan juga bagaimana kita faham dunia sudah berbeza selepas COVID-19. Begitu juga dengan di Sarawak. Bagaimana Dato' Ahmad dapat mengatakan bahawa segala yang terbaik sudah dilakukan dan juga tinggal lagi nasib rakyat itu tidak ada yang kesampingkan. Apa jaminan dan juga garantis yang ada itu? Ya, memanglah kita kesian juga ya. Akibat COVID-19 ini banyak yang terjejas. Hampir keseluruhan sektor terjejas. Termasuk perusahaan kecil dan sederhana. Ada yang tutup. Tak dibuka. Kilang-kilang. Yang dibuka pun ada had-hadnya. 30% of their capacity. Jadi syukur Alhamdulillah ya, kerajaan negeri selain daripada pakej-pakej bantuan yang diterima daripada kerajaan persekutuan, ya memang banyak yang kita nikmati juga melalui pakej kerajaan persekutuan kita. Tapi kerajaan negeri juga melancarkan pakej bantuan Sarawakku Sayang 1.0 to 7.0. Dan ini melibatkan kos. Melibatkan kos lebih daripada 5.3 bilion ringgit. Dan kita bagi bantuan ya, secara bukan kawangan. Ya. Misalnya kita kurangkan bil elektrik, bil air. Mengurangkan beban mereka. Ya. Dan kita bantu pengusaha-pengusaha kita, PKS kita. Dan ada bantuan-bantuan dari segi financial. Sehinggakan penjajah-penjajah itu kita bantu secara one-off. Taxi drivers, bot tambang kita bantu. Dan kita tambah peruntukan, microkredit misalnya. Dan ini untuk pinjaman mudah ya, daripada 5,000 hingga 50,000, terbuka pada semua. Dan kalau ianya diluluskan sebelum berakhir bulan Disember ini, tahun ini, ya, mereka tidak perlu bayar interest untuk tempoh 3 tahun setengah. Dato' Ahmad, saya ada 1 minit saja lebih kurang nak berakhir. Yeah. Tapi dalam masa 1 minit ini, bagaimana ianya yang inisiatif tu dapat memberikan feel good factor dan akhirnya mungkin dapat mengajak pengundi untuk keluar mengundi pada hari Sabtu ini. Kerana kita melalui episod di peringkat persekutuan dan peringkat negara kelesuan politik. Tapi di peringkat negeri Sarawak sendiri, bagaimana penting untuk mereka berpartisipasi hari Sabtu ni, Dato' Ahmad? Ya, saya berharap yang pengundi-pengundi akan keluar mengundi. Walaupun kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Ini adalah tanggungjawab kita. Kuasa diberi kepada rakyat itu, pengundi-pengundi itu, untuk menentukan kerajaan. Kalau kita mahu kerajaan yang kuat, kestabilan, rakyat bersatu padu dalam keadaan harmoni, tidak lain pilihan kita, melainkan parti GPS ini yang dipimpin oleh
Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Abang Jo. Menang besar kali ini lagi? InsyaAllah. Berapa agaknya tu? Well, kita mau kemenangan yang bergaya. Kita tinggalkan soalan itu kerana keputusannya hanya kita ketahui pada hari Sabtu ini. Pastikan anda terus bersama kami di seluruh platform kami. Terima kasih Datuk Amar kerana meluangkan masa di sebalik kesibukan. Terima kasih kepada anda yang menonton. Pandangan dan cadangan kami anda lakukan di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam episod lain Agenda Awani. Terima kasih.